Baiklah, penjelajahan dalam nadi bola, kita mulakan cerita di Petaling Jaya dengan pertemuan babitkan PJ City dan juga pasukan pelawat JDT. JDT memula cerita awal di minit ke-7 menerusi tandukan yang tidak menemui sasaran daripada Baxen. Kemudiannya, minit ke-14 sepakan Safawi Rashid, cubaan dari Baxen juga gagal. Kemudiannya, minit ke-27, Baxen sekali lagi menjadi tumpuan untuk meletakkan selepas beberapa percubaan. Akhirnya gol yang dinanti JDT akhirnya menjelma pada minit ke-27 menerusi satu tindakan kedudukan yang serba lengkap untuk Baxen meletakkan JDT dengan 1-0. Kemudian minit ke-34 cubaan Baxen dihalang penjaga gol pasukan PJ City iaitu Ahmad Shihan. Nyata selepas itu PJ City cuba untuk melakukan comeback, namun beberapa percubaan yang dilakukan tidaklah boleh dianggap berbahaya. Bersambung babak kedua, cerita yang sama dipamerkan oleh pasukan skuad bimbingan P. Maniam selepas rembatan dan juga percubaan dilakukan oleh kek kanan tersasar. Selepas itu dua pertukaran dilakukan membuahkan hasil untuk JDT memperolehi jaringan yang kedua. Menerusi satu hantaran yang cukup bijak mencari Sumareh dari Akir Rashid untuk mengesahkan kemenangan JDT 2-0 di Stadium MBPJ Petaling Jaya sekaligus mengukuhkan kedudukan JDT selaku pendahulu Liga setakat ini. Baik, Assalamualaikum. Selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya yang saya katakan, kita akan menjelajah dari venue ke venue. Terima kasih kepada rakan-rakan di Bundesliga. Kita kembali semula ke tanah air untuk mengikuti cerita bola sepak Malaysia dengan hari ini. Tiga perlawanan berlangsung membabitkan pasukan-pasukan yang pastinya dinantikan perkembangan mereka. Dan menemani saya pada malam ini adalah Asmoi Bakiri, bekas pemain pasukan kebangsaan. Kalau ditengok kepada jaringan-jaringan dihasilkan, semuanya kedua-dua gol itu berpunca daripada kesilapan yang sangat-sangat basic daripada pertahanan PJ City. Ya, tak boleh nafikanlah tekanan yang diberikan penyerang-penyerang JDT sendiri sampai dalam D-box dan kelincahan pemain-pemain JDT menyebabkan kita dapat lihat kedudukan pertahanan pasukan PJ City memang tak boleh terima lagi apa yang mereka ditekan dan itu menyebabkan dua gol mudah ini berlaku. Walaupun kita tengok percaturan gol tu masuk separuh masa pertama dengan separuh masa kedua selepas buat pertukaran oleh pasukan JDT, tetapi mereka juga agak struggle walaupun JDT ada peluang, banyak peluang dapat sampai di box cuba mendapatkan gol tapi masih lagi buntu. Walaupun hakikat dia JDT tak perlu skor banyak, dia memerlukan 3 mata dan menuju ke mungkin yang ke-8 untuk menjadi juara. Okey, kalau mengikut apa yang dipamerkan oleh PJ City, 3-4-3. P. Maniam meletakkan Faiz Mazlan, Salmon Raj di Kugan dan juga kanan di bahagian tengah. Tetapi untuk berdepan dengan saya rasa barisan yang saya katakan fresh untuk JDT. Mereka meletakkan Arif Aiman, Safawi Rashid dan juga Baxen da Silva. Tiga serangkai ini. Kesukarannya adalah ketiga-tiga pemain ini mempunyai kawalan individu ataupun pergerakan individu yang sangat-sangat baik. Ya. Dan ia berlaku pada jaringan yang pertama yang dihasilkan oleh Baxen. Ya, kalau kita lihat datangnya daripada pergerakan Arif Aiman sebelah kiri menggunakan kekuatan kelajuan kawalan bola dengan kaki kanan tapi masuk sebagai pemain di sebelah kiri, tak melakukan banyak melakukan gerakan dribble dengan baik dan ini sebenarnya antara yang tepat walaupun dia diapit oleh tiga pemain untuk menghalang pergerakan Arif, tapi cutback ataupun lorongan itu menyebabkan kesilapan penjaga gol, bola terlantun dan gol mudah dilakukan oleh Baxen. Kalau kita lihat, walaupun sepakan Baxen tidak begitu baik, CP ataupun sedikit daripada kawasan bola, tapi yang penting jaringan berlaku. Tapi yang menjadi persoalan saya juga, kalau boleh kita recap balik gol pertama, saya nak tengok posisi pemain-pemain pertahanan PJ City. Kalau boleh kita roll balik, kita nak tengok. Kalau pada pemerhatian saya sebentar tadi, ada 4 pemain yang mengekori Arif Aiman tetapi tak ada seorang pun yang melakukan. Tengok ada 4. Betul. Termasuk di bahagian depan tu 3 lagi. Betul. Kalau kita lihat 3 mengejar, 3 yang cover posisi di bahagian tengah semua lolos ataupun semua tewas. Dua penyerang yang melakukan, 2 pemain yang melakukan gerakan, Arif dan Baxen menjadikan gol. Saya setuju daripada awal awak masukkan tadi,
pertahanan pasukan PJ City longgar. Kalau mengikut prinsip mungkin bertahan sedikit, charge perlu dilakukan kepada Aiman terlebih dahulu. Mungkin Yang langgar. pertama terlepas, yang kedua? Ya, mungkin kena perlukan tackle ataupun mengejar bola ataupun charge kepada Arif Aiman terlebih dahulu. Sebab kredit gol ini tak boleh bagikan kepada Bergson dulu. Betul. Kepada Arif Aiman dulu. Okey, jaringan kedua selepas itu menyaksikan kemasukan Akil Rashid dan juga Mamadou Soumaré. Saya tertarik dengan output pass yang dilakukan oleh Akil Rashid yang mencari pada kedudukan ini jaringan Bergson. Selepas ini kita mungkin akan menyaksikan jaringan yang kedua. Mungkin juga pada ketika ini clearance awal daripada peringkat awal ketika mereka ditekan oleh PJ City untuk JDT sedikit lewat. Ini saya katakan antara tindakan yang begitu bijak pada posisi on the run untuk Soumaré, hanya 2 sentuhan diperlukan, tetapi hantaran itu bukanlah hantaran yang boleh dianggap wow, tetapi idea, kreativiti menyelusuri kawasan tengah tu. Betul, setuju kerana ini kelebihan Akia. Larian bersama bola, dia laju, gerakan lebih kurang sama Arif Aiman. Akia boleh nampak vision. Dia nampak bila larian dia masuk ke tengah sedikit, saya berikan kredit kepada Bergson juga, tarik defender masuk ke hadapan supaya ruang dapat lorongan cantik daripada Akia kepada Soumaré. Ini 2 pemain yang dibuat pertukaran oleh pasukan JDT dan menghasilkan gol. Kalau kita lihat Soumaré first touch bola yang lebih baik kerana first touch tu di bahagian kawalan kaki di depan, angle gol yang besar dan menjadikan gol. Hari ini P Maniam meletakkan 3 pemain penyerang di bahagian depan, diketuai oleh Mahali Jasuli, Khairil Muhaimin dan juga Sunil Chandran. Tetapi nak berdepan dengan backline pasukan JDT yang diketuai oleh Adam Noor Azli, Mauricio Corbin dan juga Kunalan, saya rasa keempat-empat pemain ini adalah pemain yang berkomunikasi antara satu sama lain, cover up yang baik, semua tu ada pada pemain pertahanan ini. Agak sukar sebenarnya. Betul, itu tak dinafikan. Kalau nak tengok suka tak suka pasukan-pasukan, bukan sahaja PJ City, kesemua pasukan nak berdepan dengan 4 pertahanan pasukan JDT dan kesemua pemain JDT waktu bertahan, mereka bolos 8 gol daripada 19 perlawanan. Betul begitu rendah. Kalau dia ambil kira 8 gol, ambil 8 perlawanan, baru 1 gol. So ada 9, 10, 11 gol mereka tak bolos dalam satu perlawanan. So begitu tinggi dia punya corak pertahanan yang Satu baik. lagi, kalau kita tengok prinsip mereka bertahan, 4 solid di bahagian bawah, tetapi yang tiba-tiba datang membantu secara sukarela ni. Ya, dia Untuk turun. melengkapkan. Ya, Inso turun, Leandro turun, Sapawi, Kader Arif, dan kalau itu pemain di padang. Tapi kalau ikutkan sebenarnya penjaga gol mereka yang begitu cemerlang. Betul lah. Itulah kekuatan pasukan JDT sendiri. Bukan saja ada striker untuk menyerang gol, yang penting di belakang yang boleh menyelamatkan keadaan. Farizam Alias kot. Farizam Alias.